berita buruk buat kaki penfitnah Papa Gomo. Ya, apabila dikatakan Saloma bakal ambil tindakan guaman ya terhadap Papa Gomo yang dikatakan telah menfitnah, menyebarkan berita palsu ya yang boleh menggusarkan, dan dipercayai ya Papa Gomo lakukan semua ini hanya karena cuba untuk memboikot satu pertemuan ya NGO Melayu yang diadakan di restoran Salomah. Jadi dia pun mulailah menyebarkan berita palsu, fitnah dan sebagainya. Jadi sahabat semua, untuk pengetahuan lanjut saya ingin membawakan Anda untuk membacakan ya keratan media ini yang menyatakan pengurusan Saloma KL nafi dakwaan berunsur fitnah Papa Gomo kaitkan dengan aktiviti meragukan. Jadi ayo kita baca bersama-sama sahabat semua. Pihak pengurusan Salomah Kuala Lumpur, Salomah ini adalah sebuah restoran ya, menafikan dakwaan berunsur fitnah yang dilemparkan blogger kontroversi Wan Muhammad Asri Wanderis atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo terhadap perniagaan mereka. Pengurusan Salomah Kuala Lumpur menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang mengaitkannya dengan aktiviti meragukan sehingga memberikan gambaran negatif terhadap syarikat itu. Menurut syarikat berkenaan, dakwaan berunsur fitnah itu bukan saja tidak berasas, malah mencemarkan imej perniagaan Bumi Putra itu apabila beberapa klip video pendek tular di Facebook dan juga TikTok. Jadi dalam satu kenyataan, dari katanya kenyataan turut mengakibatkan salah faham di kalangan orang ramai. Jadi bagi mengelakkan kekeliruan dan spekulasi, kami menegaskan bahwa semua kenyataan yang dibuat dalam secara langsung yang disebarkan itu adalah palsu, tidak berasas, dan bermotif jahat. Saloma Kuala Lumpur operasi secara sah, mematuhi sepenuhnya undang-undang negara dan tidak pernah terbabit dengan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti dakwaan ya yang dibuat oleh Papa Gomo ini. Jadi tindakan mengaitkan aktiviti pihak lain dengan Saloma Kuala Lumpur adalah tidak bertanggung jawab dan menjejaskan reputasi kami, kata pengurusan Saloma Kuala Lumpur dalam satu kenyataan. Syarikat itu berkata pihaknya sudah mengarahkan peguam untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu berkenaan. Beliau berkata syarikat itu tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang bentuk fitnah yang boleh menjejaskan integriti perniagaan. Jadi kami kini mengambil langkah undang-undang yang perlu bagi melindungi kepentingan syarikat dan memastikan pihak yang bertanggung jawab dikenakan tindakan yang sewajarnya. Dalam pada itu pengurusan Saloma Kuala Lumpur turut meminta orang ramai tidak membuat penilaian berdasarkan tuduhan yang tidak sahih dan menghargai sokongan pelanggan terhadap pembangunan perniagaan Bumi Putra. Kami menggesa orang ramai tidak membuat sebarang penilaian berdasarkan tuduhan yang tidak berasas. Sokongan daripada pelanggan dan rakyat Malaysia amat kami hargai dalam usaha kami membangunkan sebuah perniagaan Bumi Putra yang sedang berkembang pesat ini, katanya. Jadi amat-amat memalukan sahabat semua ya apabila Papa Gomo ini tidak habis-habis bukan saja Perdana Menteri yang menjadi mangsa kepada fitnah beliau, tetapi juga yang terkini adalah berkaitan dengan sebuah restoran ya Bumi Putra ya dikatakan terlibat ya dengan aktiviti songsang dan sebagainya. Jadi menyebabkan reputasi ya kepada syarikat ini terganggu ataupun jatuh dan membuatkan mereka mengambil tindakan terhadap Papa Gomo yang menyebarkan fitnah berkenaan. Jadi berhati-hati sahabat semua ya dengan posting yang apa yang kita share di media sosial, karena bukan semua perkara yang kita share terutamanya daripada individu seperti Papa Gomo itu adalah benar, karena kita tahu ya individu ini mempunyai kecenderungan untuk menfitnah, menghasut seperti mana yang dilakukannya sebelum-sebelum ini. Jadi berhati-hati, jangan mudah percaya kepada individu yang bernama Papa Gomo, karena kita tahu dia adalah kaki penfitnah, penghasut demi untuk wang ringgit dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan berhati-hati dengan posting yang kita buat sahabat semua, seorang wanita ya didakwa kerana membuat satu hantaran luca
satu hantaran lucah di media sosial. Jadi bukan zia fitnah, bukan zia hasutan. Ya, jika Anda membuat hantaran lucah juga Anda akan terkena seperti mana yang dibuat oleh seorang wanita ini. Jadi pihak pendakwaan memohon supaya prosedur menghina mahkamah dimulakan terhadap seorang wanita yang berdepan pertuduhan membuat penghantaran kandungan lucah dengan memuat naik gambar lucah di akaun X. Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) Fadil Abdul Wahab membuat permohonan itu semasa sebutan kes Amira Nur Afika Agus Salim berumur 28 tahun selaku orang kena saman OKS di hadapan Hakim Mahkamah Session Norma Ismail. Pihak pendakwaan dimaklumkan pada 18 November lepas. Orang kena tuduh OKS telah memuat naik satu kandungan di aplikasi X yang secara jelasnya membincangkan berkenaan kes di mahkamah ini. Merujuk kepada kandungan yang dimuat naik, OKS menyatakan dia telah didenda RM8,000 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mana dia masih belum disabitkan ataupun dijatuhkan hukuman. OKS juga telah mengemukakan beberapa keping poster bagi tujuan mengumpul derma untuk membayar denda tersebut. Oleh itu, pihak pendakwaan memohon supaya satu prosiding menghina mahkamah dimulakan terhadap OKS, katanya. Beliau juga berkata pada 7 Februari 2023, mahkamah telah mengeluarkan perintah melarang OKS daripada membincangkan atau memuat naik di mana-mana platform media sosial mengenai kes yang dihadapinya sehingga ia diputuskan. Jadi terdahulu Peguam Jacenta James yang mewakili Amira memaklumkan mahkamah bahawa beliau menarik diri daripada mewakili OKS dan perkara itu tidak dibantah oleh pihak pendakwaan. Mahkamah kemudian menetapkan 8 Januari tahun depan untuk sebutan semula kes. Amira mengaku tidak bersalah atas pertuduhan telah secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi iaitu gambar lucah dengan niat untuk mengganggu orang lain melalui akaun Twitter Amira Nafik pada 7.27 malam 19 September 2021. Hantaran itu kemudian dilihat di sebuah premis di Sri Tioman 2 Jalan Melati di Kuala Lumpur pada jam 7.58 malam tarikh yang sama. Dia didakwa mengikut Seksyen 233-1A Akta Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada hukuman maksimum penjara setahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Itu antara perkara yang dilakukan oleh wanita. Sudahlah belum disabitkan, lalu membuat posting kononnya dia sudah disabitkan bersalah dan didenda RM8,000. Akhirnya sekali lagi dia bakal berdepan satu lagi tindakan undang-undang kerana dikenakan ataupun dikatakan menghina mahkamah dan sebagainya. Jadi seperti mana yang Papa Gomo pernah lakukan, dia pernah menghina mahkamah sehingga akhirnya ya dia diarahkan untuk membayar ganti rugi ya kepada Ketua Polis Negara, yang mana Ketua Polis Negara menyaman ya Papa Gomo 1 juta ke 3 juta tu kerana dikatakan Papa Gomo ini telah menfitnah mantan Ketua Polis Negara. Jadi kita harapkan ya berbagai pendakwaan, berbagai fitnah yang dibuat oleh Papa Gomo ini berjaya ya mendakwa dan mendapati Papa Gomo ini bersalah dan sebagainya. Itu pandangan saya supaya dia dikenakan tindakan dan kita mau tahu siapakah atau adakah tangan gaib yang menyokong Papa Gomo ini untuk membayar saman-saman fitnah yang dibuat oleh individu-individu yang difitnah, yang menyaman Papa Gomo ini. Adakah tangan gaib yang membantu Papa Gomo untuk membayar saman berkenaan? Itu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Alright, jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian, kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.